Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب اذهب فنادي الناس إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali kita meletakkan kesyukuran sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum, dia pernah pesan pada pelajar dia, Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullah ta'ala, satu pesanan yang mana seandainya kamu inginkan nikmat yang ada pada diri kamu berkekalan, ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala meningkatkan nikmat itu daripada kehidupan kalian, maka banyakkanlah ucap Alhamdulillah. Syukur ni benda besar. Kadang-kadang bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala bagi sesuatu kebaikan pada kita, kita tak sedar pun yang Allah ta'ala sedang bagi kebaikan pada kita. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala cabut dan ambil nikmat tu keluar daripada kehidupan kita, baru kita faham la ilaha illallah. Rupanya besar nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ni. Ketika mana hilang satu nikmat, baru kita sedar itulah nikmat. Tapi tak kala kita berada dalam nikmat tu, ramai orang yang lalai dan lupa nikmat yang sedang dia ada. Sebab tu ulama sebut makam syukur ni lagi tinggi daripada sabar. Satu orang yang Allah timpakan musibah kepada dia dan tak ada jalan lah. Dia macam-macam usaha cok ni, usaha kok tu, usaha kok ni. Dalam keadaan tak ada jalan lah, dia kata nak buat macam mana, tak boleh pi dah, sabar pi je lah. Tapi untuk orang yang diberikan rezeki, untuk orang yang diletakkan keimanan, untuk orang yang diletakkan keadaan ketenteraman, yang mana diri dia memiliki segala sesuatu yang kadang-kadang Allah bagi lebih pada apa yang dia minta, syukur ketika tu begitu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang bila kita dapat buat amal ni, kita rasa kadang-kadang kita buat sesuatu dengan Allah. Kita dapat main solat jemaah, kadang-kadang kita rasa kita sedang buat sesuatu pada Allah. Kita rasa kita sedang bagi kebaikan pada Allah. Kita rasa kita dapat sujud. Masya Allah, aku dapat sujud ni. Tuan-tuan, Allah sebut anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Allah kata, dalam keadaan Allah nak balikkan segala amal ni, sebenarnya aku ni, Allah ni, sikit pun tak berhajat pada kalian. Sujud kalian, doa kalian, zikir kalian, puasa kalian. Aku ni Allah dan sikit pun tak berhajat pada kalian. Bahkan kalian seluruhnya berhajat pada aku.
Kita salat, kita puasa, kita zakat, kita buat amal. Sebab kita perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu Allah beritahu, siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsihi. Dia sebenarnya sedang bersyukur pada diri dia sendiri. Wa man kafar, dan siapa yang kufur kata Allah? Inna Allah ghaniyyun hamid. Allah ni ghani. Allah ni maha kaya. Dan segala pujian hanya untuk dia. Tuan-tuan. Sebab tu hari ini kita cuba belajar untuk berasa sedar sedang apa yang Allah bagi pada kita. Dan syukur dengan setiap nikmat. Tuan-tuan, mula nak ta'aruf dulu sikit. Saya kadang-kadang dia main lupa lagi. Dia terus. Lah. Ta'aruf ke mana apa ke mana. Tuan-tuan pun termenung fikir siapa dia tahu tadi. Kata Kuala Lumpur, bunyi tu dia macam kok dia. Tuan-tuan, nama saya Syed Putra Haizam bin Syed Hashim Al-Shahab. Beranak kat Kelantan, membesar dekat Sarawak. Kampung tu kat Guak Cepedak. Kira rumah Tok Wan saya, kira kalau tuan-tuan nampak signboard Terui tu, depan sekolah Cina Terui, tu rumah Tok saya tu. Kira membesar dekat Sarawak, kira Kedah ni kira kampung je lah. Mai balik ni kira susun balik bercuti lah. Kira seminggu tu Kedah ni tuan, kira surau ni surau terakhir lah. Malam ni terus shoot balik KL dah lah. Kira lah ni menikah semua duduk KL. Alhamdulillah. Allah Ta'ala semua. Awal didikan, mak saya tekan pijak kami. Lanjut hantar pergi masuk Institut Quran. 5 tahun. Lepas tu sambung degree dan master dalam bidang fizik kat UPM. Saya punya master, saya punya degree fizik. Saya punya takasus awal saja Al-Quran. Sebab tuan-tuan, agama ni sebenarnya bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan pada para sahabat, Allah tak ajak Al-Quran terus. Allah tak terus beritahu sahabat solat terus. Allah tak beritahu sahabat tinggalkan arak terus. Sebab orang jahiliah ni tuan-tuan, dia minum ayak ni. Arak dengan ayak ni benda sama. Ni orang Arab jahiliyah. Kalau tiba-tiba main Islam terus haram arak. Allahu Akbar. InsyaAllah seorang pun tak main lah. Kira Nabi duduk seorang-seorang Islam main sudah. Tuan-tuan, dan perintah menutup aurat pun. Kalau tuan-tuan balik tengok dalam keadaan asbabun nuzul turunnya surah, perintah menutup aurat pun. Ketika mana peperangan Khandaq. Setelah daripada itu baru turun ayat Al-Quran, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Baru turun ayat ni. Bahkan wanita-wanita Islam sebelum daripada dalam keadaan mereka pakai tudung. Orang Arab jahiliah pakai tudung, tapi lagu mana mereka pakai tudung? Orang Arab jahiliah mereka pakai tudung. Dalam keadaan mereka silang tudung. Hari ni ramai pakai lagu tu. Lepas silang tudung dan nampak bahagian pada bahagian dada lepas. Kira hari ni kita balik zaman tu balik lah. Ramai di kalangan kita yang kata saya tutup aurat. Tuan-tuan, dia bukan tutup aurat, dia tutup rambut. Tutup aurat ni kata dalam keadaan Allah perintahkan Al-Quran, wahai Nabi, bagi tahu kepada isteri-isteri kamu, anak-anak perempuan kamu, dan wanita-wanita yang beriman di kalangan kamu, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ni labuhkan tudung kamu ni. Sehingga bawah paras dada kamu, ala juyubihinna, bawah paras dada kamu. Hak tu tutup. Hak dok main silang ni bukan tutup. Hak tu kita pergi balik kepada era zaman jahiliah dulu. Kalau orang jahiliah tuan-tuan, zaman Arab dulu hidup zaman law ni, dia kata tu dia, lepa lagi dahsyat pada kami. Tuan-tuan, suatu turunnya Islam dalam keadaan pengenalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diajar oleh malaikat Jibril alaihissalam melalui Allah. Daripada Allah kepada Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara untuk dakwahkan kepada umat ni terhadap agama ni. Kami kena masa kecil tuan-tuan, ya Allah, memang kena pijak sungguh untuk Quran. Sampai kat rumah kami pandai dulu, baru kami pergi belajar kat guru dekat institut. Masa kecil hantam tekan mengaji rumah apa ustaz.
Ustaz sampai kata, ya Allah, terang hatinya budak-budak ni ha. Tak ada najak lagi pandai dah. Tu dia tuan-tuan. Memang pandai sungguh ha. Jenuh berligan kat rumah. Berligan, lari masuk jamban, kunci pintu jamban. Umi duk kira pula. Hang keluar, hang tak keluar siap hang. Aku bilang sampai 5. Tuan-tuan, kita dalam jamban tu fikir keluar habis, tak keluar pun habis tak? Aku bilang sampai 5, hang tak keluar, hang mampu. Kita kata, ya Allah, macam mana ni? Ya Allah, dia minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam jamban tu. Ini kalau buka pintu kena, tak buka pun sakit mak. Dah hantar kena juga lagi. Ya Allah, lah kali buka kena pi. Tuan-tuan, mengaji Quran ni sampai basah Quran ni. Nak kali sebelah tu melekat muka surat. Sampai dekat ustaz kata, ya Allah terang hati budak-budak ni. Ya Allah terang sungguh. Ustaz tak tahu terang mana kat rumah. Tuan, kena paksa lagu ni. Kadang-kadang kita, anak-anak kita, kalau kita, ya Allah tak apa. Kadang-kadang untuk akhirat ni kita relax sangat. Untuk dunia kita tegah. Ya Allah, hang tak petition. Hang tak petition, hang nak jadi apa? Hang tak petition. Astaghfirullahalazim. Kita tekan bab dunia dan akhirnya dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Allah dah bagi tahu dalam Al-Quran dengan satu penjelasan yang terang. Man kana yuriduna al-ajilah ajjalna. Allah kata siapa yang nakkan dunia ni cepat, kata Allah kami percepat untuk dia. Ma nasya liman nurid. Berapa banyak Allah kata kami hak tetap untuk dia, bukan dia, bukan asbab usaha dia. Kami tetap berapa banyak yang kami nak bagi. Liman nurid, untuk siapa yang kami nak bagi itu pun kami tetap. Tuan-tuan, bukannya orang yang berusaha dalam keadaan seluruh kehidupan dia diletakkan di atas usaha dia dan akhirnya Allah bagi mengikut kadar usaha dia. Dah. Orang Arab sebut dalam pepatah dia, manjada wajada. Siapa bersungguh, dia dapat. Bersungguh dia dapat. Bukan kata berapa banyak dia bersungguh, berapa banyak itu dia dapat. Dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala perintah untuk usaha dan natijah akhirnya keseluruhannya daripada Allah. Sebab tu mai surah At-Talaq, Allah Ta'ala nak manusia ni balik hati pada dia. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, yang meletakkan kehidupan dia sepenuhnya untuk Allah, yaj'al lahu makhraja, untuk dia Allah buka jalan keluar. Tuan-tuan, takwa ni lagu mana? Allahumma salli ala sayyidina. Takwa ni benar yang sangat-sangat. Sebab tu di antara zaman Allah ni, dia di antara fatwa dengan takwa. Tuan-tuan pergi Jepun. Tuan-tuan nak makan payah ke Jepun. Dia main tray, ya Allah kata belah ni kan. Dia tulis halal. Halal food. Dia tulis belah sini tray elok ah. Memang kita tengok cantik ya, Masya Allah. Tengok main sebelah ni tuan. Apa dia tulis apa nama? Dia bukan tulis pork. Dia tulis apa dia? Dia benda haram ni lah. Dia tray sebelah sana. Kita main kat sini, ini halal ni. Yang sebelah sini, tiba-tiba ada benda tu lah. Ya Allah. Lah ni boleh makan, tak boleh makan. Tuan-tuan, fatwa turun terhadap zahir. Hukum Islam, dia main dalam keadaan zahir. Tuan-tuan ambil wuduk sekali lagi. Tuan-tuan mau ambil wuduk. Tuan-tuan tak tahu. Pagi tadi, anjing terjun dalam kolam. Anjing terjun gulgu dalam kolam tu main 3 ekor rendam, lepas tu pakai keluar. Oh sedap. Tuan-tuan main ambil wuduk. Allah, tuan-tuan. Sah tak wuduk tu? Sah tak wuduk tu kan? Sah wuduk tu sebab tuan-tuan tak tahu yang semalam 3 ekor anjing dah buat diving dalam tu. Tuan-tuan, sebab hukum agama dia melihat pada zahir, tetapi bila mai pada bab takwa, itu dia kata di antara takwa dengan fatwa. Sebelah ni, kalau hukum dia boleh makan sangat dah. Halal. Kita boleh lihat pada zahir dia. Alhamdulillah. Tapi bila mai bab takwa ni, tuan, Allahu Akbar. Dia tinggalkan benda yang pada hati dia ada sikit syak. Sebab tu orang yang bertakwa seperti mana ni. Cawan ni kalau saya ayat penuh tuan. Dah penuh ni. Lepas tu saya nak bawa ayat ni jalan. Daripada hujung ni ke hujung sana. Lagu mana saya jalan? Saya lari. Kalau saya lari tuan, insya-Allah separuh tinggal. Sampai juga ada layak. Tapi separuh ha. Tapi kalau saya berhati-hati, saya berjalan. Saya tengok ayat ni, saya tengok depan. Saya tengok ayat ni, saya tengok depan. Dalam keadaan mai pula rintangan ke depan. Ya Allah,
ada macam-macam halangan. Saya mula langkah pelan-pelan. Dia tak main lompat tu. Dia main langkah pelan-pelan. Allah. Dia tak mau walaupun setitik air ni jatuh keluar. Ini orang yang bertakwa. Dia tak mau walaupun satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala terbocor daripada kehidupannya. Dia tak mau satu pun daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala nafas masih berada masuk ke dalam jantungnya. Ada sunnah Nabi yang terkurang daripada kehidupan. Tuan-tuan, lah ni macam-macam masalah. Allah Akbar. Allah Ta'ala main ujian ni. Dalam kehidupan ni, sebenarnya Allah nak kita semua balik pada Allah. Antara bala yang besar yang berlaku di kalangan umat ni, tuan-tuan ni, pecah hati. Ketidaksatuan hati di kalangan umat ni. Dalam keadaan semua dengan pandangan sikit, beza pendapat sikit lah. Dia tengok macam musuh. Beza pendapat sikit, dah jadi musuh. Dalam keadaan maksud kehidupan Nabi, kata Sayyidina Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, bila mana aku bersama dengan Nabi, ta'allamnal iman qabla al-Quran. Mula-mula sekali, apa yang Nabi ajak pada kami ialah iman. Sebelum kami belajar Quran. Sebab tu bila kita paksa anak-anak belajar Quran, tuan-tuan pada permulaan tak apa. Sambil paksa tu, kita main didikan iman. Kadang-kadang kita tengok anak umur 7 tahun. Ya Allah, budak lagi 7 tahun biar pilu. Dia main 10 tahun, baru 10 tahun biar nak sibuk main dengan game biar pilu. Dia main anak 12 tahun. La ilaha illallah, baru tak apa nak masuk. Tak apa, tingkatan 1 nanti lah. Dia main tingkatan, dia duduk sak-sak lah kali tu jadi anakku Sazali. Dia main, ya Allah, jeng kepala otak hang ni lagu mana hang jadi, tuan-tuan. Nabi SAW ajar kepada kita. Tuan-tuan duk mengaji kitab hadis 40 tu. Tuan-tuan balik buka hadis nombor 19 dalam kitab Imam An-Nawawi, tuan-tuan. Apa yang Nabi SAW pesan? Hadis tak kala Nabi bersama dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Siapa dia Abdullah bin Abbas? Dia ni sepupu Nabi yang jarak umur dia dengan Nabi jauh sangat beza. Nabi nak ajak kita ni jangan pernah tengok budak ni baru 4 tahun, baru 5 tahun tak apa awal lagi nak bagi nasihat benda. Nabi ajak kita. Ketika umurnya Sayyidina Abdullah bin Abbas 7 tahun. Tak kala Nabi SAW dengan dia, masa tu dia duduk belakang Nabi. Perut dia bersentuhan dengan belakang Nabi SAW. Tentu apa yang dia buat? Apa yang Nabi SAW buat? Kalau kita tuan-tuan balik kerja penat. Allah penat balik ajar. Ya Allah, paskat kelima dah main pingpong dulu sat. Tak tahu kat Kedah tu, kat KL macam itulah keadaan. Lepas paskat pakat main pingpong pam maghrib. Maghrib pula, jom sembahyang maghrib. Bagus masya-Allah. Lepas sembahyang maghrib, pergi lepak kedai lu. Duduk makan pula. Dia lajar isyak satgi boleh. Kita pergi takhir dia boleh. Dia boleh isyak dia takhir. Dia hujung-hujungkan isyak dia balik rumah boleh isyak lah. Dia sembang kau balik rumah pukul 11 kat pukul 12. Bini tengok, ya Allah abang. Abang pergi mana? Dia mula, abang pergi mana ni? Tuan-tuan, dalam keadaan Nabi SAW ajar. Dalam keadaan bersama dengan sahabat, walaupun umur dia jauh beza dengan Nabi. Kita kadang-kadang balik rumah penat kan? Ya Allah, duduk sandak, ya Allah. Dan buka TV tengok Astro CSI. Tengok CSI kan. Buat bini main buat ayak kopi. Sedap kan? Ayak kopi, tengok CSI. Anak 2 orang duk berlari kan, berlari telepung sepak cawan melambung kan, melambung cawan. Macam FIFA anak kita buat. Kita tengok, ya Allah, budak ni kecil besar, koi kecil kita nampak budak, ya Allah. Kaki mata lebuh kat lutut. Kita mula nak mengamuk. Tuan-tuan, kita kadang-kadang meletak nafsu kita di depan lebih daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah main satu ujian untuk kita sabar. Tuan-tuan, esok anak kita pula tengok TV cerita Sinchan. Dia boh yang ada seledi dia kat depan. Kita lalu pula tak nampak kelepung tersepak cawan ada seledi dia melambung. Kita tengok dia kata, abang, ya Allah, tak ada tempat lain nak letak cawan. Awak letak cawan tengah jalan. Pening kepala budak tu fikir. Semalam dia minum air, aku tersepak, aku salah. Hari ni aku minum air, dia sepak, aku pun salah. La ilaha illallah. Pening kepala otak budak tu fikir.
Saja dia, hak kena marah dia. Hak kena marah je dia. Nabi SAW ajar supaya datangkan pada nasihat. Kerana pengenalan Islam, ad-dinu nasihat, agama Islam ni sendiri nasihat. Fadzakir kata Allah, peringatkanlah. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minun. Peringatan itu penting buat orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, bila Nabi tersentuhnya perut Abdullah bin Abbas kat belakang Nabi, Nabi pusing. Apa yang Nabi kata? Nabi kata, ya ghulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin. Main aku nak ajak hang berapa kalimah, kata Nabi SAW. Ihfazillah yahfazka. Nabi kata, jagalah kamu Allah, Allah jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jaga kamu Allah, Allah akan hadir depan kamu. Iza sa'alta fas'alillah. Kalau nak minta, minta kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau nak minta tolong, kata Nabi, minta tolong pada Allah. Seandainya seluruh makhluk dekat dunia ni nak datangkan kebaikan kepada kamu, kata Nabi SAW, mereka takkan dapat buat walaupun sikit kebaikan melainkan dengan izin Allah. Seandainya seluruh makhluk berhimpun untuk buat keburukan kepada kamu, mereka sikit pun takkan dapat buat keburukan kepada kamu melainkan dengan izin Allah. Rafi'al qalam, kata Nabi, pena takdir Allah telah diangkat dan lembaran-lembarannya telah pun kering. Nabi pesan kalimah ni bukan dekat orang tua, bukan dekat sahabat-sahabat yang dewasa. Nabi pesan kalimah ni kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang baru umur 7 tahun. Supaya kita ambil yang iktibar hari ini, untuk kita mula-mula masukkan cinta dalam hati anak-anak kita, tuan-tuan. Supaya anak kita tumbuh besar bersama dengan maksud hidup mencintai Allah dan membawa cinta ni masuk dalam hati umat ni keseluruhannya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka ni orang-orang yang meletakkan kecintaan mereka kepada Nabi hatta remaja-remaja mereka sekalipun. Dan Imam At-Tabari menyebut berkenaan dengan satu orang sahabat yang nama dia mungkin tak biasa tuan-tuan kenal. Sayyidina Khawat radhiyallahu taala anhu. Khawat ni satu budak remaja yang begitu sayang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kehidupan mereka ni seronok, tuan-tuan. Para sahabat saya tanya tuan-tuan, Allah Taala beritahu dalam Al-Quran, kalau tuan-tuan duk baca surah Ar-Rahman, tuan lazim kan hari-hari jangan tinggal surah Ar-Rahman. Apa yang Allah Taala firman dalam surah ni? Allah nak kita sedar kedudukan kita. Tak kala Allah beritahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman. Mula-mula Allah mai dakwah pada diri dia sendiri. Aku ni yang Maha Pengasih, kata Allah. Hamba Islam kah, hamba bukan Islam kah, aku Maha Pengasih, aku bagi, kata Allah. Yang Maha Pengasih ialah yang sentiasa mengasihi segala hamba-hamba. Sebab tu kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman ni kasihnya Allah pada semua makhluk dia. Tapi Ar-Rahim, sayangnya Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hamba yang beriman kepada dia. Tuan-tuan, Allah kata Ar-Rahman, aku ni yang Maha Pengasih. 'Allamal Qur'an. Allah kata, aku ni yang mengajarkan Al-Quran. Sebelum apa-apa, Al-Quran, yakni jalan kehidupan telah disediakan. Al-Quran, hukum hakam berkenaan bagaimana nak hidup atas dunia ni telah pun disediakan. Khalaqal insan. Lepas tu baru Allah kata, aku yang ciptakan manusia. Diciptakan manusia, kita semua, saya dan tuan-tuan, tak ada pilihan untuk lahir atas dunia ni. Mana ada orang pernah doa ke Allah sebelum daripada kelahiran ni, ya Allah. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan pernah minta doa nak lahir kat dunia ni? Tak ada satu orang pun kita pernah minta nak lahir atas dunia ni. Tuk lahir dah atas dunia ni. Saat lagi, habis balik-balik jumpa dengan Allah. Kelahiran ni bukan keputusan kita, kelahiran ni keputusan Allah. Khalaqal insan, aku ciptakan manusia.
Dalam keadaan kita pun tak boleh buat keputusan, tuan-tuan boleh tak buat keputusan nak lahir jadi lelaki ke perempuan? Boleh. Ya Allah, aku tak mau jadi lelaki, nak jadi perempuan. Ya lelaki, Allah stres awak lah, aku jadi lelaki. Hak tu jadi macam-macam. Sebab keputusan kelahiran sama ada seorang lelaki atau perempuan sepenuhnya daripada Allah. Nak lahir jadi bangsa apa? Orang mana? Entah, itu pun Allah tak punya kerja. Yang kita jadi asabiah tu benda pelik. Kalau dia faham yang Allah Ta'ala yang lahirkan dia ni jadi Jawa. Allah lahirkan dia ni jadi Minang. Allah Ta'ala lahirkan dia ni jadi Pakistan. Allah lahirkan jadi orang Kedah. Allah dilahirkan jadi orang Terengganu, jadi orang Johor. Ini kelahiran keputusan Allah. Bukan Allah nak suruh kita duduk terpelongkop dalam satu keadaan asabiah. Allah nak kita buka. Aku ni bukan siapa-siapa. Allah nak kita faham permulaan daripada kehidupan ni keputusan Allah. Dan satu lagi tuan, kita pun tak boleh nak pilih zaman mana kita nak hidup. Tuan-tuan lah orang duk mengaji. Yalah tuan-tuan boleh buat keputusan untuk pilih hidup zaman mana. Tuan-tuan nak pilih hidup zaman mana? Setelah belajar sirah Nabi, khatam habis Syama'il Muhammadiyah, melihat kepribadian Nabi, kecantikannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mujahadahnya Nabi, baca pula khatam Hayatus Sahabah tu, dia dengan kisah kesusahan hidup para sahabat bersama dengan Nabi. Tuan-tuan nak hidup zaman siapa? Ada orang ada. Tuan-tuan ada lagi dengan saya ke dah syahid? Tuan-tuan ada lagi ya? Ada lagi tuan-tuan? Tuan-tuan nak hidup zaman siapa? Tanya saya, biar saya jawab lah. Tuan-tuan, kita rindu nak hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul tak? Kedak salah tak saya? Tak mahu Ustaz pergi hidup zaman Nabi, saya kami tak mahu hidup zaman Allah syok ni, boleh jual cendol Zaman Nabi tak ada cendol, ABC faham? Tuan-tuan nak untuk kekasih yang mengasihi seorang yang dia kasihi, kan? Tak ada benda yang lebih nikmat tak kala dapat melihat wajah kekasih. Sayyidina Thauban radhiyallahu taala anhu pucat muka dia tak kala jumpa Nabi. Nabi tanya, "Wahai Thauban ni siapa?" Lebih kuranglah maksud. Kalau tuan-tuan balik buka kitab Uswatun Hasanah, tuan-tuan lihat macam mana kecintaan Thauban kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, aku ni," kata Thauban, "kalau sehari aku tak tengok wajah engkau wahai Rasulullah, aku takut tercabut nyawa daripada jasad aku." Nabi kata, "Wahai Thauban, bukankah kau dah jumpa aku ni, awak pucat lagi tu?" Kata Thauban, "Ya Rasulullah, sebab aku terfikir, kalau-kalaulah aku mati dulu, engkau yang mati dulu, mana patut aku pergi untuk melunaskan kerinduan aku, untuk melihat wajah engkau lagi lepas pada tu, wahai Rasulullah. Ataupun kalau kita dua-dua mati, engkau dan aku mati, wahai Rasulullah, engkau akan berada di syurga yang paling tinggi, bahkan aku ni tak tahu mana kedudukan aku, wahai Rasulullah." Aku risaukan keadaan ni. Tuan-tuan ni sayang sahabat kat Nabi. Nabi pun tak tahu nak jawab apa. Turun dalam keadaan surah An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala tolong jawabkan. "Wa man yuti'illaha war rasul ulaika ma'alladhina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin." Allah tolong jawab, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul dia, yakni dengan kecintaan daripada hati, keikhlasan daripada hati, kata Allah, mereka ni akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka. An'amta alaihim. Siapa dia? Minan nabiyyin. Daripada kalangan nabi-nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada, orang-orang yang telah syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Tuan-tuan, Thauban dengar ayat ni turun, tuan-tuan, Allahu Akbar. Seronok, gembira hati dia. Ini Thauban. Tuan-tuan, Sayyidina Khawat, tuan ni remaja di kalangan remaja Ansar. Bila mana bermusafir dengan Nabi, pulangnya daripada musafir, dia ligan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi bina kemah, dia bina kemah cepat-cepat belah kemah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak duduk dekat dengan Nabi. Dalam keadaan macam tu, satu ketika dia keluar daripada kemah dia. Tuan-tuan, remaja ni zaman bila-bila pun tetap remaja. Asy-syabab ni satu golongan. Lepa ni, bukan kata lepa lah kita, tuan-tuan dulu pun pernah lalu zaman remaja ni. Tuan-tuan lupa dah kot. Remaja dulu macam mana? Dia try habis semua. Willy, Weekend, WeChat semua habis try.
Habis macam-macam dia buat. Remaja ni dia cuba nak usul dalam keadaan dia try. Keinginan dia melonjak-lonjak, membuat-buat pada hati. Ni sifat remaja. Daripada zaman Adam AS sampailah bayi yang terakhir remaja di kalangan akhir zaman. Itu keadaan remaja. Memang. Macam tu juga sahabat. Pernah Fadl bin Abbas ni, tuan-tuan, dia saudara kepada Abdullah bin Abbas. Ketika musim haji, dia bersama dengan Nabi. Masa tu Abdullah bin Abbas satu kenderaan dengan Nabi. Atas unta Nabi. Fadl bin Abbas belah. Dalam Masjidil Haram, satu orang wanita lalu dalam keadaan tawaf. Fadl bin Abbas tengok. Dia tengok perempuan tu. Nabi tolak kepala dia. Bila Nabi tolak kepala dia, dia tarik tangan Nabi, dia tengok balik. Nabi tolak lagi kepala dia. Tuan-tuan, dia tarik lagi tangan Nabi, dia tengok lagi sekali. 3 kali. Kata Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan kisah ni, Nabi tak kata walaupun sepatah perkataan, tak kala Nabi tolak wajah dia. Kalau kita hari ni tengok orang buat salah depan kita, tuan-tuan, habis atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, kita sapu, tuan-tuan, habis rebah, ranak, ya Allah, reban orang, tuan-tuan. Kena lah, habis lepak, habis krik, ya Allah, tuan-tuan. Orang buat salah sikit depan kita sapu habis. Tapi Nabi SAW datangkan satu sifat. Sifat Nabi mai pada keadaan hikmah. Hikmah ni benda besar. Luqmanul Hakim, Luqman Al-Hakim, Luqman yang diberi hikmah. Allah seronok dengan apa perkataan yang Luqman pesan ke anak dia, Allah rakam dalam Quran. Sebab hikmah ni benda yang umat ni semua patut ada. Saya, tuan-tuan, kita semua kena ada hikmah. Bila mana Nabi tolak kali ketiga, kan? Nabi tak kata apalah kali Nabi kata. Di kalangan, di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, yang aku khawatir di antaranya adalah syaitan tu. Itu yang Nabi kata. Sebab sifat remaja. Khawat radhiyallahu ta'ala anhu, tuan-tuan. Dia keluar pada kemah dia. Dia tengok-tengok. Di depan kemah dia, ada sekumpulan wanita Ansar. Orang perempuan-perempuan Ansar duduk tengah sembang-sembang. Khawat tengok perempuan-perempuan Ansar. Tuan-tuan, dia masuk balik dalam kemah dia. Bukan dia masuk taubat istighfar, ya Allah astagfirullah, salah tengok perempuan. Dah. Dia remaja. Dia masuk tuan-tuan, dia tukar baju elok sikit. Dia pakai wangi-wangian yang lebih. Macam anak muda kita, nak pergi tengok ayang macam mana pakai tu. Tu dia balik dengan pakai seluar jean cantik sikit, subhanallah, rambut bagi pacak sikit, tu ambil belon letak, meletup sikit, ya Allah. Baru keluar, sebab apa nak tunjuk kau orang ni. Orang tengok, smart. Tuan-tuan, khawat pakai dengan cantik, pakaian dalam keadaan wangi-wangian, dia keluar. Dan dia duduk sembang dengan wanita-wanita tadi. Nabi SAW lalu. Bila Nabi SAW lalu, dia tertengok Nabi, dia terkejut. Dia termangkit, dia terlompat pada tempat duduk dia. Nabi tanya, wahai khawat, buat apa ni? Lebih kurang. Khawat kelang kabut, tuan. Dia kata, ya Rasulullah, unta aku hilang. Dia kata kat Nabi, ya Rasulullah, unta aku hilang. Tuan-tuan, Nabi senyum lah. Nabi nampak dia sembang dengan perempuan. Nabi nampak. Nabi tahu tak dia bohong. Nabi tahu, tuan. Sifat remaja. Tuan, bila buat salah mula saya alasan. Bukan remaja, bapak remaja sama. Mai lambat kerja, macam-macam alasan. Dia main, ya Allah, dia main alasan tu, alasan ni. Tuan-tuan, kita kat dunia ni, kita boleh bagi macam-macam alasan dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat akhirat ni, Allah Ta'ala akan patahkan satu-satu alasan kita. Tak ada benda yang kita nak bentangkan depan Allah, melainkan dengan diadili dengan sebenar-benar pengadilan. Tak ada hujah kita depan Allah. Dalam keadaan setiap daripada hujah kita untuk pertahankan diri kita atas dosa kita dan kelemahan diri kita disebabkan kurangnya sunnah kita. Apa lagi kita nak pertahan depan Allah? Allah akan patahkan satu hujah. Tuan-tuan, bila khawat cuba nak pusing, dia nak, ya Allah, dia kata, ya Rasulullah. Tuan-tuan, Nabi tengok khawat. Nabi tak kata apa. Nabi senyum. Nabi masuk dalam kemah Nabi SAW. Tuan-tuan, azan dulu ke? Azan dulu. Kata boleh. Kena. Tak boleh, InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW masuk dalam kemah dia. Sehinggalah permusafiran mereka selesai. Nabi pun sampai Madinah, khawat pun sampai Madinah. Dah tak ada cerita dah. Cuma kata khawat, setiap kali kalau aku bertembung dengan Nabi SAW, Nabi tengok je aku. Nabi akan kata, khawat,
unta itu jumpa lagi. Tuan-tuan, ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia buat orang segan dengan dia. Khawat, unta itu jumpa lagi. Khawat kata, setiap kali aku bertemu dengan Nabi, itulah soalan Nabi kat aku. Disebabkan tu, setiap kali aku nampak Nabi, aku lari pusing kot lain. Sehinggalah kata Khawat, aku tak main solat jemaah kat masjid. Sebab aku takut aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tak tahu nak bagi alasan apa lagi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kata Khawat, aku ni begitu resah kalau-kalaulah aku tidak solat berjemaah kat masjid. Hari ni apa perasaan kita? Kalau kita tak main sembahyang Jumaat, mungkin biasa kot saya sendiri, ya Allah. Allah, tak ada hari ni, tak ada pergi solat jemaah, kita rasa biasa. Sahabat tak boleh kan? Ni sahabat remaja. Macam mana kita nak masukkan kecintaan anak-anak muda kita untuk rasa bersalah tak main sembahyang kat masjid? Tuan-tuan, hari ni kita kena fikir nak buat ni. Fikir macam mana nak buat ni. Ramai remaja kita ni duk berselerak kan. Ya Allah, macam mana nak fikir ni. Lepas semua kena penuh main masjid tu. Kalau remaja penuh masjid ni, Allah. Tuan-tuan, maksud dia tempat tu sedang bangun dengan agama. Tuan-tuan nak tengok tempat tu bangun dengan agama, bukannya semua pakai saban. Tuan-tuan nak tengok tempat tu bangun tak dengan agama. Hak mai semayang ni ada hak pakai seluar jin, hak rambut terpacak, ada hak pakai subang. Ni tempat ni sedang bangun dengan agama. Sebab apa? Orang-orang yang sedang belajar untuk mengenal Allah mula berbondong-bondong main masuk semayang. Saya pernah tu ada program, saya pergi program dakwah dekat Port Dickson ni. Ya Allah, saya lalu dekat depan, kami iktikaf dekat satu surau ni, dekat Teluk Kemang. Dekat depan surau tu, masa saya lalu, saya terpaksa balik UPM sat. Saya kata saya dekat sahabat-sahabat jemaah saya yang tengah iktikaf tu, saya kata minta maaf lah, saya kena balik sat, ada urusan dekat UPM. Masa tu saya tengah settle TC master. Saya lari balik tuan. Masa mai balik tu, saya nampak ada 3-4 orang budak tuan, rambut pacak tuan. Ni seluar jin terkoyak habis, kiri kanan tengah koyak habis. Dalam keadaan baju fit, ni gelang penuh ni. Rantai, tu dia subang atas ke bawah. Saya pergi kan, dia main kekuatan. Dulu saya pernah kat Melaka dulu, budak-budak yang duduk rempit tu. Saya biasa kat KL, kami singgah kan. Saya dengan sahabat-sahabat saya kadang balik dalam program-program. Singgah, Assalamualaikum. Tuan-tuan, berselerak lari. La ilaha illallah, lebih pada polis. Kau lepas nampak pocong ke tak tahu. Kita bagi Assalamualaikum, berselerak lari kan. Hak tinggal 3-4 orang lah. Hak tu pun start motor tak hidup. Mak tak hidup. Ya Allah, kena tunggu. Assalamualaikum. Saja main nak sembang. Tengah malam kadang balik program. Hari tu balik mamak saya dengan sahabat saya Ustaz Ebik balik Thailand ni. Dia kata, ya lapang pula dah. Makan rutinan, kena rutinan pukul 2 pagi. Sampai KL, kena rutinan dekat kedai tuan-tuan. Jumpa remaja-remaja kita tuan. Rambut, subhanallah. Saya pun tak tahu ni zaman fashion planet mana punya rambut tuan-tuan. Dia, ya Allah, saya tak tahu lah. Dia punya corak kiri kanan. Lepas tu belakang ni dandan. Kata, ya Allah, semua pattern. Saya duduk makan Ustaz Ebik ni. Dia kata, ya Allah, nak jumpa. Mata dah tak boleh buka, dah berat dah mata ni, ya Allah. Tapi tak jumpa, tu rugi bila lagi nak jumpa. Lah kali tuan, ada 2 meja separate. Saya pergi meja sebelah sana, Ustaz Ebik pergi meja luar. Pak cerita Allah, iman kat kedai mamak. Semua pakat-pakat duduk tengok ni. Yang ni, dia punya hak duk ambil waiter ni, so duk berdiri depan belakang macam tu, duk tengok. Kita cerita Allah, akhirat kat anak muda kita. Lepas bukan nak lari, lepas dengar. Cuma hari ni siapa nak jumpa? Kalau kita nak jumpa, lepas nak dengar, saya jumpa, tak ada seorang pun lari. Dia lah duk tengah makan. Hak duk tengah potong ayam. Start. Ya Allah. Kalau cerita habis, kami bayar 2 meja tu, kami bayar semua. Lepas tu kami pergi. Tuan-tuan, cuma hari ni kita nak sampaikan kalimah Allah ni pada remaja kita. Hari ni siapa nak buat kerja ni? Kita semua kena letak segala perkara-perkara yang menyebabkan perpecahan hati ni, letak kat tepi sat. Kita ada maksud yang besar ni, tuan. Seperti mana maksud Nabi SAW untuk bangunkan balik umat ni, untuk penuhkan balik masjid ni, untuk satukan balik risau ni, untuk bangun tengah malam menangis macam sahabat menangis dulu. Lah ni kita duk pam malam semua. Tidur enggak? Macam Nabi sunnah tidur. Allah, alhamdulillah, tidur sunnah. Tuan-tuan, bangun pagi tu dia penuh hayak. Nabi SAW tidur penuh hayak mata. Kita bangun tu dia apa? Busuk mengok bau. Masam piang. Ayak liang berkumpul. Dia punya tidur tu, Allah Akbar. Elok basi elok berkumpul ni. Calik pula kat belakang bini. Bangun. Elok bini kata apa? Dia melekit belakang.
Tuan-tuan, hari ni kita nak bangunkan balik benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, tuan-tuan. Tuan-tuan, Sayyidina Khawat, balik pada cerita tadi. Sayyidina Khawat radhiyallahu taala anhu. Bila mana dia segan dengan Nabi tak pergi semayang jemaah ni, tuan. Dia tengok sahabat-sahabat dah balik pada semayang jemaah, dia kata aku tak boleh tak semayang kat masjid. Dia mai semayang masjid dia. Dia tengok-tengok tak ada orang dah. Dia masuk seorang-seorang menyelinap masuk, dia pun angkat takbir Allahu Akbar. Tu dia, tuan-tuan, dinding rumah Nabi dengan dinding Masjid Nabawi itu satu. Satu dinding. Nabi selok pintu, Nabi langkah masuk masjid terus. Nabi selok pintu tengok Khawat tengah semayang. Nabi tak kata ya Allah, mai dah. Nabi tak ada sinis. Nabi tak pernah melihat manusia dengan sangkaan yang buruk. Nabi tak ada tengok orang sengit-sengit. Dia ni siapa? Tak ada. Kita akan ni mula melihat manusia. Kita mula judge orang sebelum kita kenal orang. Kita sangka dulu pada dia sebelum kita kenal dia. Hari ni kita nak buang sifat ni. Saya sendiri nak buang, ya Allah, ini sifat berat. Nabi SAW sebut apa dia? Kehancuran umat ni bermula disebabkan dua perkara. Yang pertama kedekut, yang kedua panjang angan-angan. Kedekut ni kita rasa kita punya tu, kita tak mau bagi kat orang. Yang kedua panjang angan-angan. Panjang angan-angan ni maksud dia disangka-sangka dulu dah. Benda tak jadi lagi dia dah sangka dah. Esok, ya Allah, habis lah esok ni, Allah, budak sekolah tak dan siap aja sekolah, pening kepala ke mak tak mau pi, mak tak dan siap aja sekolah, buku hilang pula dah. Mak kata pi. Dia sampai sekolah susah hati ni. Ya Allah, satagi cikgu masuk jenuh kena tibai tangan ni. Ya Allah, ya Allah. Mai-mai masuk, cikgu kata minta maaf. Cikgu kelas kamu meninggal tadi. Oh, meninggal terus. Dia punya sangka buruk tu, takut nak kena pukul ni. Dia sia-sia sangkaan tu. Allah tak suruh kita sangka. Allah suruh kita rancang. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kamu rancang, Allah pun rancang, dan perancangan Allah tu ialah yang paling baik. Allah bukan suruh sangka. Pening kepala, ya Allah, stres nak fikir, ya Allah. Stres fikir benda hak tak tahu lagi nak jadi. Nabi suruh menghargai saat lah, bukannya kita sangka-sangka. Tuan-tuan, sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana dia tengok Khawat, Nabi seronok. Nabi nampak Khawat dalam masjid, Nabi mai semayang belakang Khawat. Nabi duduk solat belakang Khawat, Allahu Akbar. Bila Nabi solat belakang Khawat, Khawat tengah semayang, hilang khusyuk tu. Terus hilang khusyuk. Dia kata lebih kurang ni saya tambah habis dah. Saya agak lebih kurang macam tu lah. Tuan-tuan, Nabi solat belakang Khawat. Khawat kata aku panjangkan solat aku. Sehingga Nabi selesai solat dan Nabi tak bergerak pergi mana, tunggu belakang. Khawat kata, habis dah surah yang aku hafal, aku baca habis lah semayang tu dah. Dah tak ada surah dah aku nak baca, aku duduk melengung. Nabi kat belakang tu kata lebih kurang daripada maksud riwayat kisah ni. Khawat, solat lah sampai bila-bila pun aku tunggu tadi. Tuan-tuan, apa maksud dia? Khawat kata mampu dah. Kantui, habis. Nak tak nak aku kena bagi tahu juga dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa jadi hari tu. Nabi tak kata apa pun pasal hari tu. Nabi tak kata Khawat aku tunggu ni. Apa hang nak cerita baik hang cerita. Nabi tak kata apa pun, tuan-tuan. Tapi bila Khawat radhiyallahu taala anhu, dia rasa bersalah dengan Nabi, seolah-olah ada satu benda tersekat pada hati dia yang tidak jelaskan pada Nabi. Sebab dia sayang Nabi. Bila mana Khawat habis mayang, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Khawat pusing belakang tu. Dalam keadaan dia berdepan dengan Sayyidina Habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak kata apa, Khawat kata dulu. Khawat kata, ya Rasulullah, demi sesungguhnya unta aku ni wahai Rasulullah, daripada aku beli dulu sampai lah ni tak pernah hilang. Cuma hari itu aku bersembang dengan perempuan dengan iktilat yang salah, wahai Rasulullah. Aku malu dengan kau tu je, wahai Rasulullah. Tuan-tuan, kalau kita macam mana? Kalau saya, baru nak mengaku, dah la ilaha illallah, dah lah cakap dengan perempuan, nipu aku, lari, tak mau jumpa aku, tak main sembahyang masjid. Satu-satu dosa kita lih habis. Tapi bukan Nabi. Nabi nak ajak kita, ingat dua benda, lupakan dua benda.
Ingat yang pertama, apa dia kebaikan orang pada kita. Jangan pernah ingat, sentiasa ingat benda ni. Sentiasa ingat apa dosa yang pernah kita buat kat orang. Sentiasa ingat benda ni. Lupakan dua benda. Lupakan segala kebaikan kita kat orang. Lupakan. Lupakan segala dosa kita kat orang. Lupakan. Kita akan jadi orang yang baik. Sebab kita tak pernah berhajat pada apa-apa. Sebab kita hidup untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Nabi tak jawab apa. Dalam riwayat ini disebutkan Nabi angkat tangan Nabi yang mulia. Nabi letak di atas dada Khawat. Nabi cuma kata, Allah merahmati kamu. Allah merahmati kamu. Allah merahmati kamu. Nabi bangun. Nabi tinggalkan Khawat radhiyallahu ta'ala anhu. Khawat kata, demi Allah, aku rasa tak ada orang yang lebih bahagia daripada aku ni. Setelah doa Nabi bersama dengan tangan yang Nabi yang mulia disentuh pada dada aku, akulah orang yang paling bahagia dalam dunia ni. Tuan-tuan, ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita nak belajar untuk melihat manusia dengan sangkaan yang baik, menjadikan sunnah dan kehidupan kerisauan Nabi sebagai maksud utama. Letak apa benda nafsu kita kat belakang untuk kita kedepankan kehendak Allah. Tuan-tuan, tak ada jalan dah untuk datangkan bahagia melainkan jalan agama. Inilah satu-satunya jalan. Bukan jalan agama, bukan jalan yang terbaik. Kalau jalan agama jalan yang terbaik, maksudnya ada jalan lagi yang baik. Agama yang terbaik. Tuan-tuan, hadhihi sabili. Allah kata apa? Qul, wahai Muhammad, katakan, hadhihi sabili. Inilah satu-satunya jalan aku. Apa dia? Ad'u ila Allah. Ajak manusia pada Allah. Ala basiratin. Dengan keterangan-keterangan. Apa dia? Sunnah, ilmu dan hikmah. Ana wa manittaba'ani. Aku dan siapa-siapa nak ikut aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan, ini keadaannya. Sebab orang yang bahagia, dia tidak terkesan dengan zahir pandangan dunia. Bahkan dia membagi kesan pada dunia. Tuan-tuan, kadang-kadang Allah uji kita dengan ujian yang Allah dah bagi pun pada orang dulu. Supaya kita ada reference macam mana nak hidup. Di saat lalunya ujian ni, kita ada rujukan yang kita nak rujuk. Sebab tu Nabi sebut, ashabikan nujum iqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku ni macam bintang kat langit. Kamu ikut satu, kamu takkan sesat sampai bila-bila. Tuan-tuan, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Saya nak cerita kat tuan-tuan satu kisah. Antara kisah yang benar-benar bagi kesan pada saya sendiri, tuan. Bila mana saya dengar dan baca tentang kisah ni, berkenaan dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang meletakkan Allah di depan dan akhirnya Allah datangkan bahagia daripada kehidupan. Imam Ahmad lepas balik mengaji, tuan, dia macam kita, semua orang ni manusia macam kita, dia nak nak menikah. Bila balik mengaji dia nak menikah. Bila dia nak menikah, dia balik beritahu dekat makcik dia, wahai makcik, aku dapat tahu yang di hujung bandar tu ada satu rumah yang mana anak mereka ada 2 orang yang dara. Makcik boleh tak tolong masuk meminang, lihat antara 2 ni yang mana lebih baik untuk dipinangkan kepada saya. Tuan-tuan, dia pun pergi. Makcik tadi pergi tengok, yang adik, yang kakak ada 2 orang. Bila mana tengok balik bertemu dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Sampai dekat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad tanya, macam mana makcik dah tengok tadi? Makcik dia mula cerita. Wahai Ahmad, ni adik dia subhanallah. Dengan keputihan wajah dia, dengan kecantikan rupa paras dia, dengan mata yang sekian-sekian, dengan rambut yang sekian-sekian, dalam keadaan keenakan rupa kalau kita tengok dengan pandangan mata kita. Dia cerita tentang kecantikan adik ni. Imam Ahmad bin Hanbal duduk dengar seorang-seorang. Dan Imam Ahmad tanya, macam mana pula dengan kakak dia? Makcik dia kata, yang kakak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kakak hitam, tak cantik langsung, rambut rinting kecil-kecil. Dalam keadaan, tuan-tuan, cantik ni dia subjektif. Ada orang tengok hitam cantik, gemuk cantik, ni subjektif. Tapi pada pandangan mata mak saudara Imam Ahmad bin Hanbal tak cantik lah. Dia pun cerita segala ketidakcantikan yang sulung tadi. Al-Imam Ahmad bin Hanbal tanya lagi, wahai makcikku, di kalangan mereka berdua yang mana lebih baik agama dia? Tuan-tuan, sebab Nabi pesan,
kebiasaannya wanita ni dinikahi disebabkan 4 perkara. Kecantikan dia, keturunan dia, harta dia, agama dia. Nabi tolak 3. Nabi kata fasfir bizatiddin taribat yadak. Kamu ambil yang beragama, kamu selamat. Makcik dia kata yang beragama, yang sulung, yang tak cantik. Imam Ahmad kata kalau macam tu aku nak menikah yang sulung. Tuan-tuan, 25 tahun pernikahan. Setelah 25 tahun pernikahan, isteri dia Allah Ta'ala ambil dan meninggal dunia. Di saat isteri dia meninggal dunia, di mana dikubur tu, orang semua dah balik. Imam Ahmad duk tengok isteri dia, kubur isteri dia. Imam Ahmad termenung tengok kubur isteri dia. Apa yang Imam Ahmad bin Hanbal kata? Imam Ahmad bin Hanbal kata, ma khalafatni au akhdabatni yawma. Wahai isteriku, demi sesungguhnya sepanjang kita berkahwin ni, sekali pun kau tak pernah buat khilaf salah dengan aku. Wahai isteriku, sekalipun sepanjang kita kahwin ni, kamu sikit pun tak pernah tinggikan suara dan menyakitkan hati aku. Dalam keadaan tu, Imam Ahmad bin Hanbal kata berbahagialah. Semoga Allah merahmati kamu. Semoga Allah merahmati kamu. Tuan-tuan, bahagia ni dia mai dalam ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah ialah sumber kebahagiaan. Sebab Allah sebut dalam surah Al-Fath ayat nombor 4. Huwallazi anzala as-sakinah. Dialah yakni Allah yang menurunkan kebahagiaan, ketenangan. Pada siapa dia? Fi qulubil mu'minin. Dalam hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanam ma'a imanihim. Untuk meningkatkan iman bersama dengan kadar keimanan mereka yang memang dah sedia ada. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah nak balikkan kita beritahu bahawa yakinlah keseluruhan tentera-tentera langit dan bumi itu milik Allah. Tuan-tuan, tak ada bahagia atas dunia ni. Dalam dunia ni, dalam pencarian dunia tak ada bahagia. Tapi orang yang melihat Allah, apa saja keadaan kehidupan dia, itulah bahagia. Itulah bahagia. Bagaimana sekalipun kehidupan dia, miskin bahagia. Walaupun kaya dia bahagia. Walaupun susah dihina dia bahagia. Walaupun dipijak, ditendang dia bahagia. Sebab dia hidup bukan nak tunjuk kat siapa-siapa, nak tunjuk dekat Allah. Saya nak buat mai satu tamsilan kat tuan-tuan. Untuk mai bahagia daripada hati. Supaya bentuk ikhlas dalam diri ni tuan-tuan. Kita buat semua benda untuk tunjuk pada Allah. Buat semua benda niat nak tunjuk pada Allah. Jangan letakkan apa-apa kepentingan dekat depan. Melainkan kehendak Allah kita buat mai kat depan. Sungguh-sungguh tuan-tuan. Tuan-tuan. Sebab takut dengan akhirat ni. Wallahi akhirat ni tempat yang menakutkan. Walaupun untuk semua orang yang mana ada pahala 70 pahala Nabi sekalipun. Tak kala Allah firman. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Masa tu lepas mati dia lihat Allah dan hadir di depan dia, para malaikat bersaf-saf. Masa tu dia kata, ya Allah, habis aku. Tuan-tuan, masa tu dah tak ada jalan balik lah. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ. Ketika tu neraka Jahannam akan dibentangkan di depan dia. Masa tu, orang yang ada pahala macam mana pun dia masih sangka yang akan dihumbankan dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bahaya kan. Inilah kehidupan dunia yang Allah nak suruh kita takut tang ni. Supaya ketakutan kita tang ni menjadi kebahagiaan kita tang sana. Orang yang takut pada Allah kat dunia ni akan bahagia. Dia bahagia. Dia bahagia. Tuan-tuan, satu orang syekh, saya nak tutup dengan tamsil. Satu orang syekh daripada Pakistan. Dia beli barang dekat satu kedai ni, dekat kedai serba neka ni. Dia beli barang, letak. Lepas tu dah cashier kira-kira nak bayar. Cashier pun kata sekian-sekian harga. Tuan-tuan, dia tengok sekian-sekian harga tu, dia pun buat keluar duit. Dia pun bagi kat cashier tu. Bila cashier tu ambil, cashier tu tengok duit dia. Cashier tu tengok atas, tengok bawah, tengok kiri kanan. Cashier tu kata, ni Syekh, duit ni palsu ni. Duit ni palsu ni. Syekh tadi dengar duit tu palsu tuan-tuan. Jatuh pingsan tu. Cashier tu punya
punya gabra terkejut ni tuan-tuan. Dia pusing kan, dia kata, ya Allah Syekh, saya nak beritahu kat Syekh, duit ni palsu tu je. Bukannya saya nak kata Syekh tipu saya ke, tak. Mungkin ada orang tipu Syekh ni. Saya cuma nak beritahu ni, duit ni palsu tu je Syekh, bukan apa pun. Tuan-tuan, Syekh ni kata apa? Demi Allah, aku ni lemah, terjatuh, nak terpengsan ni bukan sebab kamu kata duit ni palsu. Sebab aku tiba-tiba teringat, kalaulah balik depan Allah nanti, dibentangkan semua amalku di depan Allah nanti. Bila mana Allah kata, wahai putra, ni solat hang kat dunia ni palsu ni. Putra, zakat hang ni palsu ni. Putra, puasa hang ni palsu ni. Dakwah hang ni palsu ni. Segala apa yang hang buat, amal hang ni kat dunia ni palsu ni. Tuan-tuan, masa tu mana kita nak lari? Kalau bukan keikhlasan yang kita letak kat depan kita untuk menunjukkan segala amal untuk membuktikan hanya kepada Allah, mana kita nak lari masa tu? Sebab tu nak balik pada agama ni tuan, law masa dia tuan-tuan. Hari tu saya saja short cerita tuan, anak ni apa nama, masa saya program dengan remaja, ada program remaja saya dengan dekat KKB tu, ada seorang budak lepas main solat tahajud qiyamul lail, biasalah habis solat tahajud kita buat solat hajat, lepas tu kita buat solat taubat, lepas tu kita buat solat witir. Budak tu kata, Ustaz, sampai bila nak semayang ni? Daripada tadi nak semayang. Pening kepala dia. Dia main sampai bila nak semayang ni? Saya kata, adik, sampai mati nak kena semayang. Tuan-tuan, dia buat ni. Ya Allah Ustaz, sampai mati nak kena semayang. Ya Allah, lamanya lagi nak kena semayang. Saya kata kat dia, adik, kalau pagi ni mati, ni je lah tinggal semayang hak ada pun. Kalau pagi ni mati, ini je lah tinggal semayang hak ada pun. Esok dah tak ada semayang lah. Kita rasa lama kadang-kadang. Sampai bila nak amal sunnah ni? Tuan-tuan, sampai mati. Kalau pagi esok mati, inilah malam terakhir nak amal sunnah. Inilah malam yang terakhir nak sempurnakan sunnah. Jangan pernah rasa ada esok. Wallahi kita tak tahu esok ada ke tak kan. Tuan-tuan tak ada kenal seorang sahabat saya ada ikut saya selalu. Orang biasa dah follow saya. Dia ada seorang sahabat saya, dia atok jadual saya. Sebelum sahabat saya Nazrin ni, sebelum ni dia atok jadual saya. Lepas tu Nazrin sibuk dengan bisnes dia. Mai seorang sahabat Allah hantar kan. Dia punya semangat nak susun jadual, dia bukan nak susun jadual saya. Masa saya ceramah kat tempat dia, habis saya ceramah, dia kata, Ustaz, ada kerja kosong. Saya kata, man, mana ada kerja kosong man? Saya pun kerja dengan Allah ha. Allah sentiasa ada kerja kosong kan dia, kerja dengan saya man tak ada kerja kosong. Kerja dengan Allah banyak gaji. Tuan-tuan, dia duk follow up lah kali kita, Ustaz, saya nak kerja dengan Ustaz tak payah bayar gaji. Tuan-tuan, kerja apa dia tak payah bayar gaji? Saya kata, astagfirullah, budak ni bersungguh-sungguh ni. Tuan-tuan lah, kali dia kerja dengan saya. Dia ikut saya pergi mana program dia atok itulah itu. Dia yang antara mula-mula atok program kat Sungai Petani ni dengan Ustaz Khair. Dia susun dengan Ustaz Khair ni kan. Ustaz Khair dia susun program dengan dia pun tak ada jumpa. Seminggu sebelum nak jumpa Ustaz. Seminggu sebelum nak main Sungai Petani ni, kira berapa 2 hari bulan itu. 2 hari bulan itu. Patut 2 hari bulan dia main. Tuan-tuan, balik daripada program Bagan Serai 3 hari, lepas tu program Salak Selatan 3 hari, program Selayang sehari, Batu Pahat 3 hari. Saya kata, man ni berderet program kita ni man, jenuh. Aku pun tak boleh balik jumpa bini. Nak balik jumpa saya, dia tak kahwin kan, umur baru 26. Nak balik jumpa mak, khidmat mak, dia kata pergi dulu. Saya kata kat dia. Tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata apa Ustaz? Tak apa. Saya follow. Yalah, dia atok patut dia kena follow lah. Lah kali balik daripada Bagan Serai tu, dia sihat walafiat. Dia kata, Ustaz, saya rasa saya kena balik sat. Mak saya dapat tempahan sate 5,000 cucuk ni. Saya tak mau bagi mak saya berdiri panas-panas tepi kipas sate, biar saya panas tau. Dia kata, Ramai, hang pergi balik kipas sate, hang settle kipas Ramai. Tuan-tuan, dia balik kipas sate. Bila dia balik kipas sate, saya tengah program kat Salak Selatan, WhatsApp tak masuk, call tak masuk. Saya kata, tapi mana pula Azman ni? Ya Allah. Habis program saya kata, tak apa, biar rehat kot. Penat kipas sate. Tuan-tuan, esoknya program kat Selayang ni, tuan, masa malam tu patut forum dengan Adam AF, Adam tak boleh main, ganti dengan ahli ekspedisi. Saya pergi forum, saya kata tak boleh jadi, saya kena singgah rumah dia dulu. Saya singgah rumah dia, tuan. Dia tengah ni, dia tengah baring flat. Saya pegang belakang ni, panas lah, la ilaha illallah. Saya pegang kepala dia, panas. Saya kata, man, okey tak ni, kita kan, ini kesilap, selalu kita main ziarah orang sakit, kita boleh tanya, dia tu sakit teruk lah, okey ke?
Memang tak okey lah, memang tengah sakit. La ilaha illallah. Nabi ajak bila ziarah orang sakit, baca la ba'sa tahurun insya-Allah. Tak apa, jangan risau. Allah Ta'ala bersihkan nanti insya-Allah. Allah nak bersihkan insya-Allah. Kita tenangkan orang sakit. Bagi keadaan supaya motivasi dia meningkat. Keluarga, bagi motivasi supaya keluarga seronok dengar. Ada harapan untuk mai pada taat, pada doa kepada Allah. Tuan-tuan, dia dengar saya main kan. Dia bangkit, dia kata, Ustaz, jom, siap nak pergi kuliah. Saya kata, man, siap benar rehat. Teruk panas. Boleh, dah, tak boleh. Esok nak pergi Johor kata. Macam ni lah. Kalau esok hang okey, telefon lepas subuh. Kalau tak okey, rehat. Tuan-tuan, esok lepas subuh dia tak call. Saya ingat, okay, dia nak rehat tu. Tengok pukul 8 dia call. Pukul 9 saya nak bertolak. Dia kata, Ustaz, saya okey, jom. Saya kata, betul dia ni. Tuan-tuan, kami bertolak pergi sampai Johor. Hari pertama baru kat Batu Pahat, tuan-tuan, dia berjalan pun slow, muka pucat. Saya tengok macam, saya kata, apa rehat, masuk rehat dalam bilik. Habis program remaja. Program remaja ni dia kena aktif sikit. Tadi kami program remaja dekat mana? Dekat Sungai Saleh, Sedang. Tuan, tengok program remaja, sahabat Ustaz Khair tengok. Ya Allah. Dia tak boleh nak ceramah macam ni. Allah, macam hebat budak-budak bakat gayut atas kipas. Tuan-tuan, lepas tu dia rehat, saya pergi kat bilik, saya tengok dia flat. Saya kata, Man, okey tak ni, Man? Balik lah. Kita tak apa, Ustaz, saya boleh. La ilaha illallah, boleh apa lagi, Man? Balik lah. Saya pegang perut dia, tuan-tuan. Perut dia dah naik. Bengkok. Saya kata, Man, saya tekan ni lain macam. Balik, tuan-tuan. Hantar dia balik. Pukul 4 pagi daripada Batu Pahat tu sampai rumah dia 4 pagi. Bila mana subuh tu, mak dia cerita, tuan, dia dalam keadaan dah tak tahan, bawa pergi hospital, tuan. Doktor kata rupanya dia ni kena demam denggi berdarah. Dia kata kat mak dia, mak saya lapar. Tuan-tuan, dengan kami dia makan sesuap. Saya lapar, dia kata. Mak dia ambil roti, mak dia suap masuk dalam mulut dia. Bila mak dia suap roti dalam mulut dia, tuan-tuan, dia makan, dia tengok mak dia senyum. Mak dia cerita kat saya lepas tu. Dia senyum, dia kata, mak, sedapnya lah roti ni. Mak dia kata, Man, apa sedap sangat roti je ni. Sedap apa dia? Tak ada apa pun. Dia kata, tak tahulah mak, sedap sangat roti ni. Tuan-tuan, wallahi, saya, tuan-tuan, puan-puan, tak ada seorang pun kita tahu apa dia makanan terakhir akan masuk dalam mulut kita sebelum kita melangkah tinggalkan dunia ni. Tak tahu. Hidangan apa dia yang terakhir, tak tahu. Dan sahabat saya tadi begitu lepas dia makan, tuan, ni, berubah muka dia ni. Doktor tolak masuk ICU, tuan. Dekat ICU tu, ni doktor kata kami terpaksa masukkan oksigen terus kat paru dia ni sebab dah teruk sangat ni. Hati dia bengkak, jantung dia dah mula tak bergerak, dia punya ginjal dia dah rosak. Doktor kata 85% organ dekat badan dia out. Dah tak ada harapan, doktor kata. Tuan, masa nak masuk oksigen tu, dia tahan oksigen tu kat tangan dia. Dia tengok mak dia, tuan-tuan tahu dia kata apa? Mak dia kata, Ustaz tahu tak? Masa saya ziarah, Ustaz tahu tak apa benda yang terakhir sebelum dia dikomakan oleh doktor? Dia kata, Mak, ni Ustaz panggil Man tu, Man nak kena pergi jumpa Ustaz tu, Man nak kena buat kerja dakwah ni banyak lagi ni, Mak. Man nak kena buat banyak lagi kerja dakwah ni, Mak. Man nak kena pergi jumpa Ustaz ni banyak lagi ni, Mak, banyak lagi. Kakak dia dari situ kata, Man, berubat dulu. Nanti dah elok, nanti dah sembuh, pilah dakwah seluruh Malaysia, seluruh dunia, pilah, Man. Tuan-tuan, di hujung hayat dia punya fikir nak dakwah lagi ni. Ini macam mana umat ni boleh letak kerja dakwah ni kat tepi? Dakwah ni maksud hidup Nabi SAW, dan itulah sepatutnya maksud hidup kita semua. Melihat manusia untuk sampaikan hidayat pada umat ni kerja kita. Tuan-tuan, lepas tu koma 3 hari. Lepas 3 hari dan kami pergi ziarah semua, 2 hari saya pergi ziarah. Masa saya tengah program, tengah ceramah lagi kat Selayang tu, saya tutup handphone. Saya buka-buka handphone, saya dapat mesej daripada tunang dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah meninggal. Saya rush pergi rumah dia malam tu. Dan abang dia kata esok kita akan uruskan pengumian jenazah dia pukul 9 pagi. Kan esok 9 pagi saya main tu. Tu dia punya ramai orang kat surau. Saya kata, ya Allah, siapa dia ni? Dia kalau ikut bukan siapa pun. Dekat surau tu, nama dia sebagai AJK surau pun tak ada. Mereka baru cadang nak naik, tuan. Dan di hari kematian tu, orang-orang semua berumun dekat carta tu, tuan-tuan. Rupanya nama dia baru naik jadi Bilal 2 surau. Tok Imam tu cerita, dia kata apa? Dia kata sebenarnya kami nak naikkan dia jadi imam. Sebab dia baca Quran memang sedap.
Kami nak naikkan dia imam, tapi dia kata dia duk ikut ustaz sana sini, dia tak nak masuk. Dia kata dia tak sedia. Jadi kami nak jadi Bilal. Dia kata naik Bilal pun sama nak kena azan. Lah kali kami nak jadi Bilal dua. Kalau dia ada, dia jadi imam, jadi Bilal lah. Macam tu lah kira. Baru nama dia nak atas carta tu, Allah dah ambil dia pergi kan. Tuan-tuan, masa nak mandi jenazah, saya masuk dekat tempat mandian tuan-tuan. Biasa tuan-tuan kat sini mandi jenazah berapa orang? Masuk. Biasa 4 orang kot 5 orang lebih kurang lah. Tuan, saya buka pintu 15 orang kat dalam. Saya kata, la ilaha illallah, ramai sangat. Ustaz Abid Liu dekat dalam tu tuan, pengarah filem Ismail Bok Hashim dekat dalam tu, adik pelakon Fiz Fazlin dekat dalam tu tuan. Saya tengok tu dia ustaz-ustaz daripada mana-mana pakat-pakat main nak urus jenazah dia ni. Saya kata subhanallah dia ni. Tuan-tuan, masa mandikan jenazah dia tuan, saya tak tahu, saya tak tengok, saya tengok satu orang yang sentiasa khidmat kami ni, bawa pergi mana-mana. Kadang-kadang dia tak duduk sebelum kami duduk. Barang-barang kami, beg kami, dia kata, Ustaz jangan nak angkat beg Ustaz ni. Kak saya tolong angkat. Saya kata, man nak angkat beg aku kat akhirat ni. Nak angkat dosa kat neraka. Tak mahu angkat sendiri. Tuan-tuan nak begitu, dia punya khidmat dia tuan. Ayam duduk. Ya Allah, dia punya khidmat. Saya tengok dia dalam lepas mandi selesai semua tuan. Yang imam surau tu main bagi serban. Dia kata, Ustaz boleh ikat serban kat jenazah ni. Tuan-tuan, saya teringat masa awal-awal dia main nak kerja dengan saya tu. Dia kata, Ustaz saya teringin nak pakai serban macam Ustaz pakai. Boleh Ustaz tolong lilit saya? Saya ambil kain serban dia kan. Saya beli kan. Saya lilit kat kepala dia. Saya tak sangka kan. Kali pertama saya ajak dia pakai serban. Rupanya kali terakhir saya ikat serban untuk jenazah dia. Masa nak solat jenazah tu saya sorot di belakang. Saya kata biar adik-beradik Tuan-tuan lepas panggil nak Ustaz Syed mana Ustaz Syed? Siapa? Ustaz, imam jenazah Zaman. Saya kata, awak main adik-beradik bagus jadi imam. Abang mana? Afdal jadi imam. Dia kata, tak Ustaz. Ustaz tahu tak setiap kali dia balik kuliah dengan Ustaz, program dakwah kadang-kadang keluar 3 hari keluar buat dakwah ni. Dia balik ada cerita, dia jumpa orang ni, dia jumpa orang tu, dia pergi sana, dia pergi sini, cerita. Dia seronok sangat dia duk buat kerja dakwah ni. Dia kata, Ustaz, saya ingat dia dengan kami, dengan dia dengan Ustaz, dia garapan Ustaz. Tolong imamkan dia. Tuan-tuan, masa saya imamkan jenazah dia, tuan, saya nak masuk Fatihah tu pun tak lepas. Saya angkat takbir Allahu Akbar, saya duk teringat. Setiap kali kami musafir, pergi jauh-jauh ni tuan-tuan, dekat RNR, dia pernah tanya saya soalan, Ustaz, awak lepas RNR berselerak semayang tak berimam ni? Saya kata, man, tak saya imam banyak man, hampir tengah tu qomat lagi, bentuk saf, selesai. Tuan-tuan, dia qomat. Tu kami saya jadi imam kat depan, dia salih makmum kat belakang, penuh orang sembahyang. Saya teringat selalu saya jadi imam duduk belakang saya tak sangka hari itu hari terakhir untuk dia kat atas dunia ni saya jadi imam juga tapi dia kat depan saya dah hari itu. Tuan-tuan, secara tiba-tiba Allah boleh ambil kita. Bila-bila Allah boleh ambil kita ni. Kalaulah malam ni Allah ambil kita, tuan-tuan, mungkin esok lusa tulak tunggin macam-macam lagi perancangan kita. Wallahi Allah bukan nak kita sempurnakan perancangan kita. Allah nak kita hidup menyempurnakan segala perintah Allah dan sunnah Nabi bila saat dan ketika ni. Dan semoga Allah Ta'ala mainkan kefahaman untuk kita. Supaya bangun berjuang seperti mana Nabi SAW bangun berjuang. Tuan. Supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan sebab ni surau Sungai Lalang ni jadi macam masjid Nabi SAW. Tuan-tuan, masjid Nabi dahsyat tuan. Daripada masjid Nabi, seluruh dunia dapat agama. Tuan-tuan tak suka ke daripada masjid ni, daripada surau tuan-tuan ni, seluruh dunia tahu ni, daripada sinilah seluruh dunia tersebar. Mana ni? Ya Allah, kami daripada ni, surau Sungai Lalang tu, kat Perancis tu, bina satu masjid sana. Orang sini bina masjid kat sana. Tuan-tuan, macam tu sahabat dulu, 70 orang sahabat lebih dekat atas pergunungan Kaukasus, bukan ada apa pun. Tapi mereka cari mana ada umat, mana ada manusia untuk disampaikan kalimah la ilaha illallah. Kerana mereka sedang menyempurnakan tugas Nabi SAW yang telah tinggalkan mereka bersama dengan kerja. Semoga Allah Ta'ala terima kita insyaAllah tuan. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tak baik pun daripada Allah, kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kat tuan-tuan semua. Saya, itulah tuan-tuan yang orang lama ni doakanlah ni, kami anak-anak muda ni. Saya muda lagi tak? Muka saya lah macam 13 tahun. Kalau tengok orang janggut sampai ke pusat. Saya lahir 7 Rabiul Awal 1408 Hijrah. Tahun ni 1438 kira 30 lah. Walaupun muka macam 13. Buka serban ubam selerak dah. Ya Allah, dah nak meninggal ke apanya.
Tuan-tuan, asyaib ni, uban ni, satu petanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tarik dah handbrake dunia ni. Tarik. Stop. Tarik handbrake pelan. Akhirat. Relax, tariklah handbrake dunia ni. Nak lajak sampai mana kita? Kita puas hati dengan akhirat, tapi kita tak pernah puas hati dengan dunia. Tu bahaya. Dengan dunia tak pernah puas hati. Nak ni. Tak pernah puas. Untuk akhirat, alhamdulillah, dah solat fardu dah. Tak payah solat sunat pun tak apa. Dah puasa fardu dah. Nak puasa sunat buat apa lagi? Dah zakat dah. Tak payahlah sedekah. Dia main ikut puas hati. Tuan-tuan, jangan pernah berpuas hati dengan amal agama. Tuan. Main pada talab dan keinginan untuk lagi. Sehingga kita tiada lagi dah dunia. Semoga Allah terima kita nah. InsyaAllah kita doa sama-sama. Semoga asbab doa. Amin tuan-tuan malam ni. Puan-puan malam ni. Allah Subhanahu Wa Taala himpunkan kita bersama dengan Nabi SAW dekat akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dhal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang sedang melihat kami di saat ketika ni, wahai Allah, tolonglah terima kami seperti mana Engkau terima Nabi dan para sahabat dulu melakukan perjuangan atas agama ni. Wahai Allah, kami ni bukan siapa-siapa. Banyak sangat dosa kami, wahai Allah. Setiap nikmat yang Kau bagi pada kami tak henti-henti melebihi daripada apa yang kami minta. Tapi kami balas nikmat ni dengan dosa-dosa kami, wahai Allah. Zalim kami ni, wahai Allah. Zalim sangat kami ni, wahai Allah. Tolonglah ampunkan dosa kami, wahai Allah. Kami tak erti nak hidup macam Nabi dulu, wahai Allah. Kami cuba-cuba melangkah seperti mana Nabi dulu melangkah. Tapi kadang-kadang kami tergelincir lagi dengan dunia ni, wahai Allah. Dunia ni dah tipu kami banyak sangat, wahai Allah. Kami penat, wahai Allah. Datang dunia ni, wahai Allah. Macam-macam sangat dah, wahai Allah. Tergelincirnya kami dengan dosa dan maksiat, wahai Allah. Dalam keadaan kami taubat, lepas tu kami balik pada Engkau, wahai Allah. Kami dengan harapan Kau sedang melihat kami, wahai Allah. Kau pasti terima doa kami. Kau terima taubat kami, wahai Allah. Kami pun tak tahu berapa banyak lagi saki-baki yang tinggal daripada baki umur kami, wahai Allah. Kalaulah malam ni malam terakhir untuk kami, wahai Allah, tolonglah jadikan saki-baki yang terakhir yang paling bermanfaat untuk kami terhadap agama ni, wahai Allah. Sebab kami tahu itulah modal kami untuk bertemu dengan Nabi kami dekat akhirat. Sahabat dah bagi semua, wahai Allah. Sahabat bukan kata masa, mereka dah bagi nyawa untuk agama ni, wahai Allah. Kami minta ampun pada Engkau. Kami ni duk berkira-kira lagi nak bagi masa untuk Engkau, wahai Allah. Sedangkan Kau tak pernah berkira-kira walaupun sedetik untuk kami. Segala kenikmatan, keluarga, segala-galanya Kau bagi pada kami, wahai Allah. Bahkan lebih daripada apa yang kami minta, wahai Allah. Terima kasih atas semua ni, wahai Allah. Kau kekalkan hidayat pada kami ni, wahai Allah. Wahai Allah, kami cuma risau anak-anak muda kami, yang mana inilah kerisauan Nabi kami, wahai Allah. Anak-anak muda kami di saat kami sedang ada dalam masjid ni angkat tangan doa ni, wahai Allah. Ada anak muda kami tengah check in hotel berzina, wahai Allah. Kau kesian kat mereka ni, wahai Allah. Ada anak muda kami yang sedang berada dalam pub-pub, kelab-kelab minum arak lah ni, wahai Allah. Tolong kesian kat mereka ni, wahai Allah. Ada anak muda kami yang sedang hancurkan diri mereka di saat dan ketika ni berjalan di shopping-shopping komplek, mendedahkan aurat tanpa perasaan, seolah-olah Kau tak tengok mereka, wahai Allah. Tolonglah ampunkan dosa mereka, wahai Allah. Kami tak pandai, wahai Allah. Kami tak hati langsung nak buat dakwah ni, wahai Allah. Kami tak pandai nak cakap, wahai Allah. Akhlak kami buruk, wahai Allah. Kami tak hati, wahai Allah. Tolong, wahai Allah. Nabi kami dah tak ada nak ajak kami, wahai Allah. Nabi dah tak ada nak betulkan kami kalau kami salah, wahai Allah. Kami cuba juga bangun untuk bekerja dakwah ni, wahai Allah. Kami tetapkan segala tawajuh kami pada Engkau, wahai Allah. Kami tengok ulama-ulama kami, wahai Allah. Wahai Allah, tolonglah satukan hati ulama kami, wahai Allah. Tak tahu apa jadi hari ni, ulama-ulama kami pun pecah, wahai Allah.
mereka bergaduh satu sama lain sebab beza pendapat sikit ya Allah. Ya Allah, tolonglah satukan hati ulama-ulama kami ya Allah. Itu satu maksud yang besar ya Allah, untuk satukan umat ni. Inilah kerja yang Nabi buat dulu ya Allah, menyatukan seluruh umat ni ya Allah. Hari ni umat ni berpecah sebabkan sikit yang beza pendapat ya Allah. Jangan pecah-pecahkan kami ya Allah. Kau satukanlah hati kami ya Allah. Jangan bolak-balikkan hati kami ya Allah. Tolonglah bangunkan kami dan majukan kami dalam kerja dakwah ni ya Allah. Ya Allah, kami sayangkan mak ayah kami. Kalaulah mak ayah kami pernah tinggal semayang ya Allah, tolong ampunkan dosa mak ayah kami. Kau masukkanlah mak ayah kami dalam syurga, kerana itulah keinginan mak ayah kami pada kami, dan itulah keinginan kami pada mak ayah kami. Anak-anak kami, isteri-isteri kami ya Allah, tolong ya Allah. Kalaulah mereka pernah tergelincir dan buat dosa pada Engkau ya Allah, ampunkan dosa mereka. Kami tak pandai nak didik mereka ya Allah. Kami tak pandai ya Allah. Kadang-kadang mereka tergelincir disebabkan kejahilan dan kebodohan kami yang tak pandai mendidik ya Allah. Janganlah kau human mereka dalam neraka disebabkan kelemahan kami ya Allah. Ya Allah, kami takut dekat dunia ni kami bagi semua dunia kat mereka ya Allah. Kami bagi harta kami bagi segala kemewahan kami kat dunia ni kat mereka semua ya Allah. Kami takut kat akhirat nanti kami jadi musuh kat mak kami jadi musuh ayah kami jadi musuh isteri kami jadi musuh anak kami. Kami takut benda ni ya Allah. Tolonglah kau satukan hati kami kat dunia ni dan satukan kami kat akhirat nanti ya Allah. Kami pun tak tahu bila akan kau datangkan hari terakhir dari kehidupan kami. Ya Allah, tolonglah tetapkan kaki kami dalam jalan ni sampai kami mati ya Allah. Istiqamahkan kami dalam kerja agama ni sampai kami mati ya Allah. Kau gunakan semua orang Islam untuk bangunlah kerja dakwah sampai semua orang Islam mati ya Allah, sehingga agama dibangunkan, hidayah disebarkan seluruh alam ya Allah. Apa yang Nabi minta kebaikan tu kami minta, apa yang Nabi minta jauh tu kami minta jauh ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuqna juhdan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik. Allahumma ya Rabb Muhammad انصرنا أمة محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. سبحان الله وبحمده. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.